Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. JPJ laksana operasi khas motosikal selama 2 bulan di seluruh negara hingga 31 Disember dengan fokus kepada 8 kesalahan utama. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan ini termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan dan perlindungan insurans. Juga langgar lampu isyarat, ubah suai kenderaan, tidak pakai topi keledar, lumba haram dan kesalahan teknikal lain. Operasi dijalankan susulan trend peningkatan kadar kemalangan maut bulanan, pabrikan penunggang dan pembonceng motosikal. Statistik PDRM tunjukkan 1,908 kes atau 70% kadar kemalangan dengan kematian melibatkan motosikal dilaporkan setiap bulan. Empat anggota polis ditahan berhubung kes kecurian barang kemas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, tangkapan dilakukan ke atas anggota polis yang berpangkat konstable hingga korporal berusia antara 28 hingga 35 tahun itu di sekitar setapak Kuala Lumpur. Siasatan kes itu dibuka semula bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan selepas diklasifikasikan sebagai Kertas Inkuari Polis KEP. Siasatan dijalankan berikutan laporan polis oleh seorang lelaki tempatan berhubung kecurian barang kemas itu. Susulan penahanan itu, polis merampas sekeping risit dan seketul logam berwarna kekuningan dengan berat anggaran 11.52 gram. Kesemua suspek ditahan reman 3 hari sehingga esok di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Kesalahan amang seksual secara fizikal terhadap kanak-kanak bertambah kepada 1,389 kes pada 2023, peningkatan 21.1% berbanding 1,147 kes tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin mendedahkan kesalahan amang seksual secara bukan fizikal dan pornografi kanak-kanak masing-masing merekodkan 91 kes dan 67 kes pada 2023. Laporan juga tunjukkan kes jenayah seksual babitkan kanak-kanak meningkat 26.5% dengan 1,567 kes direkodkan. JKM pula melaporkan peningkatan 26.1% atau 8,536 kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. Berdasarkan statistik anggaran penduduk 2024, terdapat 9.14 juta kanak-kanak bawah 18 tahun di Malaysia, merangkumi 26.9% daripada jumlah penduduk negara. Polis Diraja Malaysia ambil langkah jalin kerjasama dengan penyedia platform media sosial dan syarikat telekomunikasi bagi mendapatkan maklumat dan data dengan cepat dan tepat dalam usaha melancarkan siasatan terhadap isu pengantunan kanak-kanak dalam negara. Berdasarkan siasatan terhadap mangsa, rata-rata menyatakan mereka mengenali pelaku melalui laman sosial. Dalam mencegah jenayah ini daripada terus berleluasa, kerjasama dalam kalangan agensi yang terlibat juga adalah penting. Sama ada dalam negara ataupun dalam kalangan agensi luar negara. Bermakna pihak PDRM sendiri ataupun agensi lain seperti MCMC dan juga agensi penguatkuasaan undang-undang daripada luar negara juga turut mewujudkan technical working group. Beliau berkata demikian dalam program Pastikan Sahih. Musim tengkujuh di Malaysia dijangka bermula Selasa depan hingga Mac 2025. 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh berkenaan. Orang ramai diminta siap sedia. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan hujan lebat berterusan untuk beberapa hari boleh mengakibatkan banjir yang melibatkan kawasan berkedudukan rendah dan berhampiran sungai. Banjir boleh jadi lebih ekstrim jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan air pasang besar dan luruan ribut. Dapatkan maklumat cuaca semasa seluruh negara daripada Met Malaysia.
Masyarakat terutama pelajar tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada teknologi kecerdasan buatan AI kerana ia boleh hakis budaya membaca dan berfikiran kritis yang menjadi asas menimba ilmu pengetahuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelajar sebaliknya perlu menjadikan teknologi AI sebagai kekuatan baharu untuk membantu menambah ilmu yang dipelajari. Kebergantungan kita keterlaluan. Sehingga kan baca AI, dia tak baca lagi dah. Ataupun seperti mana kita Google sekarang, semua jawapan Google. Tapi Google, jawapan itu jawapan rumusan dan ringkasan. Yang tidak kita lakukan ialah membaca. Jadi membaca itu ialah menelaah buku, menelaah itu dia lihat daripada keseluruhan pemikiran. Dia tidak ambil satu cebisan. Beliau berkata demikian dalam program Temu Anwar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM pada Jumaat. Usahawan muda perlu terus diberi peluang bagi mengembangkan potensi mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof optimis daya saing golongan tersebut mampu membantu pertumbuhan dan pengukuhan ekonomi negara. Kerajaan dalam pada itu turut menyokong penuh dan melihat usahawan muda sebagai antara peneraju pembangunan masa depan negara. The government is committed to providing full support to initiatives like this, which play a vital role in fostering a strong entrepreneurial culture that drives national growth and strengthens our economy. These platforms encourage young Malaysians to take bold steps forward, reminding them that with dedication and vision, success is within reach. Katanya lagi, kerajaan, pemain industri dan usahawan muda harus kekal bekerjasama dalam memastikan aspirasi membina negara maju melalui inovasi dapat direalisasikan. Beliau berucap pada Majlis Anugerah 100 Usahawan Muda paling berpengaruh 2024 di Ibu Negara. KTMB akan laksana bayaran tanpa tunai sepenuhnya mulai tahun depan yang melibat semua transaksi pembelian tiket di sektor Lembah Kelang, Utara, Selatan dan Pantai Timur. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin memaklumkan kesemua stesen KTMB di Lembah Kelang dan Utara sudah dilengkapi kios elektronik bagi pembelian tiket komuter dan ETS. Manakala stesen-stesen utama di Pantai Timur sudah dilengkapi kios elektronik pembelian tiket ekspres Rakyat Timoran dan Shuttle Timoran. Tiket boleh dibayar guna beberapa jenis kad termasuk debit, kredit, NFC dan Tashengo selain menerusi aplikasi KITS. KTMB sedang giat beri pendedahan kepada orang ramai terutama warga emas dan OKU mengenai peralihan ini. Pagar halangan fizikal gajah akan dibina di kedua-dua belah landasan ECRL sepanjang hutan simpan Kemasul Temerloh Pahang. Langkah itu bagi menghalang kemasukan gajah ke kawasan landasan kereta api yang boleh menyebabkan kemalangan. Malaysia Rail Link menyatakan ujian ketahanan prototipe pagar halangan itu telah dilakukan bulan lepas. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama perhilitan. Jajaran ECRL di hutan simpan Kemasul merentasi beberapa ladang pertanian dan kawasan pinggiran yang menjadi habitat kumpulan gajah. Pembinaan ECRL sepanjang 665 km merentasi Pahang, Terengganu dan Kelantan turut melibatkan pembinaan 28 lintasan hidupan liar di lokasi strategik. Ia bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.